Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi kita di channel YouTube Cikgu Adrian untuk kelas Matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan membincangkan dua subtopik. Yang pertama iaitu pola nombor dan juga anggaran. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita masuk ke kelas. Okey, baik. Pada hari ini kita akan masuk kepada subtopik seterusnya. Kalau ada buku teks, boleh keluarkan buku teks. Muka surat 11. Okey. Kalau tak ada, boleh lihat pada skrin masing-masing. Okey, pola nombor. Apa itu pola nombor? Pola nombor adalah nombor yang terbentuk mengikut corak yang tertentu. Okey, pola tu maksudnya corak. Okey, makna corak nombor yang terhasil dengan pattern yang tertentu, corak yang tertentu. Contohnya 2, 4, 6, 8. Kalau cikgu sekolah awak tanya, selepas nombor 8 berapa nilai dia? 10. Pandai. Kenapa awak tahu jawapan dia 10? Sebab awak tahu pattern dia ataupun corak dia, dia menaik. Menaik sebanyak berapa? 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. So, menaik berapa? Menaik 2, 2. Kalau nilai yang seterusnya ini, nilainya semakin mengecil. Bila mengecil, maksud nilai dia semakin menurun. Menurun berapa? Jadi, 5 tolak 10, 40. Ni 5 tolak 1, 4. Kurang lagi 10. Tolak lagi 10 jadi berapa? 10. So, menurun berapa? Menurun dalam tertib 10, 10. Kalau yang ini, nilai dia semakin bertambah. Tapi, dia bertambah sebanyak berapa? Kalau tambah 2, mustahil sebab 4 kalau tambah 2, 6. Tapi kat sini 8. Jadi, ini adalah, pola dia adalah darab 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Dan seterusnya. Okey. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan pola nombor untuk tahun 4. Okey, kalau boleh lihat pada skrin sekarang. Okey, kalau kita lihat pada rumah 10,000. Kan? 2 ni pada rumah 10,000. Semua angka dekat sini nilai dia sama. Jadi kita tak boleh buat perbandingan ataupun kita tak boleh lihat perubahan dia sebab nilai dia sama. Maksud tak ada apa yang berubah. Rumah 1000 pun sama, rumah ratus pun sama. 1000, ratus. Semua 8 sifar, 8 sifar. Okey, apa yang berubah dekat sini adalah pada rumah 10 dan juga sa. Kan? Ni 10. 10 berkurang ataupun bertambah. Dia jadi 16. Jadi dia bertambah sebanyak berapa? Kalau 10 jadi 16. So, bertambah sebanyak 6. 16 tambah 6, 22. 22 tambah 6, 28. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini adalah pola dia adalah dalam tertib menaik 6, 6. Kalau kata, alamak, macam mana nak tambah 6? Katakan 10 tambah 6, 16. Pun awak tak nampak, awak boleh lihat pada pengurangan ni pun boleh juga. 16 tolak 10, 6. Jadi dekat sini 6 lah. Okey, maksudnya nilai dia akan bertambah sebanyak 6. Kalau patah balik dekat sini, 16 tolak 6, 10. Okey, jelas? Jadi kita nampak pola dia. Pola ni corak dia. Supaya kita tahu. Nombor yang seterusnya kita dah tahu dah. Kalau 28 tambah 6, berapa? Okey. Okey, ini pula adalah pola nombor tertib
menurun. Kenapa menurun? Nilainya semakin mengecil. Daripada 10,000 menjadi 9,000. Okay, kita nak tahu dia menurun sebanyak berapa? Dia kata menurun 77. Betul ke? Kita lihat pada belakang ni semua sama kan? Okay, sebab ni dah berkurang. Tak apa, 10,000, 10,000, 10,000. So yang pada nombor putih ni, kita dapat pengurangan daripada 17 jadi 10. Kan? 17 tolak 10. Berapa dia berkurang? Dia berkurang sebanyak 7. Jadi, kita dah nampak dia punya pengurangan. Okey, padam dulu. So, pengurangannya sebanyak berapa? 7. Tu dia kata pola nombor tertib menurun 7. Boleh nampak? Yang pertama awak tengok dulu. Susunan nombor itu semakin bertambah ke semakin berkurang. Kalau semakin bertambah maksudnya dia menaik, kalau berkurang maksudnya menurun. Jadi kita nak lihat berapa banyak yang berkurang. Jadi kita akan lihat pada corak nombor ini. Okey, tengok ni 17. 17 macam mana jadi 10? Berkurang sebanyak berapa? Tolaklah. Okey, 17 berkurang 17 tolak 7 tinggal 10. Okey, jadi pattern tu, pola tu dia mesti sama. Dia tak boleh jadi sini 7, sini 6, sini 3. Dia tak jadi. Sebab tu dia kata menurun 7. Maksudnya 7 kurang 7 kurang 7 kurang 7 supaya pattern ataupun corak nombor yang seterusnya tu kita boleh dapat. Okey, seterusnya. Apakah pola nombor di bawah? Kalau diberi soalan perperiksaan dalam bentuk gambar ajar seperti ini, awak keluarkan dahulu nombor dia jadi seperti ini. Okey, 20,730. Ini di unit tiket. Masa exam dia tak adalah ada tulisan putih, tulisan hitam. Okey, ini kaedah dia. Supaya awak nampak, yang belakang ni sama. Semua sama. Jadi yang belakang ni tak berubah. Okey, jadi dia takkan berkurang dalam angka ratus, puluh ataupun sah. Apa yang berubah dekat sini? Pada rumah puluh ribu, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000. So nombor ni semakin menurun ke menaik? Semakin menaik. Nombor ni semakin besar kan? 2 dia jadi 6. Jadi kita lihat pada digit puluh ribu dia bertambah sebab dia menaik kan. Jadi kalau 2 jadi 3 tambah berapa? Tambah 1. Kan? Tapi jangan cakap naik satu-satu sebab dia duduk pada rumah puluh ribu. Jadi dia akan bertambah sebanyak 10,000. Jadi dia kata apa pola? Bila soalan kata apakah pola nombor di atas? Pola nombor di atas ialah tertib menaik 10,000, 10,000. Tadi kata 2, 3, 3, 10, 10. 100, 100. 10,000, 10,000. Okey. Dia kata naik berapa? Katakan 20,000. Dia jadi berapa? 30,000. 2 jadi 3. Maksudnya kita tambah 1. Tapi dia duduk pada rumah 10,000. Jadi jawapan dia adalah bertambah sebanyak 10,000. Okey, itu kaedah dia. Teknik dia ataupun tips dia. Kalau tak jelas lagi, tak faham lagi, ulang balik video ni nanti. Okey. Okey, pola nombor di bawah tidak lengkap. Ni soalan standard. Dia boleh tanya macam ni. Dia boleh tanya kat sini berapa jawapan, dekat sini berapa jawapan. Selalunya kita dapatkan pola dahulu. Daripada nombor yang pertama ni pergi ke nombor yang kedua ni, dia menaik ke dia menurun? Menaik sebanyak berapa, dia turun pun kurang berapa. Okay, contohnya macam 87,230.
75. Okey, daripada belakang ni sama, 275, 75. Belakang pun sama, 88. Yang tak sama adalah 8 dan juga 7. Jadi angka 8 ni duduk pada rumah ribu. Sini rumah ribu. Jadi 8 jadi 7. 8 jadi 7. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tinggal 1. Jadi berkurang sebanyak 1000. Maksudnya kat sini tolak 1000. Okey, boleh tulis dekat buku teks masing-masing. Kalau daripada 88,000 menjadi 87,000, so beza dia adalah 1000. Jadi kita dah tahu dah, ini corak dia, pola dia. Kalau sini berkurang 1000, sini pun akan berkurang 1000 juga. Jadi kalau 87,000, 27 tolak 1000, 5, 7, 2. 7 tolak 1, 6. Jadi jawapan dia 86,275. Dekat sini. 275. Sini pun berkurang 1000. Sini pun akan berkurang 1000. Jadi 5 tolak 1 jadi 4. 1275. Okey, tulis dekat buku masing-masing. 84,275. Jawapan dekat sini. Okey, seterusnya, pola nombor tertib menaik 100-100. Ni dah sebut dah, cuma kita nak isikan sahaja jawapan dia. Kata tertib menaik, maksudnya kita akan tambah 100-100. Jadi kita akan tambah sebanyak 100. Jadi 15,000 ini 15,707 tambah 100. Jadi 7 tambah 1, 8. Jadi jawapan kat sini berapa? 15,807. Jadi nak cepat, kita nak isikan jawapan senang je. Kita lihat pada rumah ratus tu saja. Kita tambah nilai 1. 15, 8 tambah 1, 9. Ni 9 tambah 1, 15,907 tambah 100. So ni hati-hati dekat sini. Sebab 9 tambah 1 dia akan jadi 10. 5 tambah 1, 6. So jawapan dekat sini adalah 16,007. Okey, tulis dekat buku masing-masing. Soalan nombor 5. 15,807, 15,907 dan juga 16,007. Okey, selesai untuk pola nombor. Boleh nampak tak? Sepatutnya dah jelas dah benda ni. Kita dah masuk tahun yang keempat, kita belajar benda yang sama untuk pola nombor. Cuma beza dia kita tambah rumah saja sampai puluh ribu. Okey. Sekarang kita akan masuk anggaran sedikit saja. Okey, sini ada sedikit comment. Okey, nak bagi sedikit recall balik. Apa itu anggaran? Tu kakak kata apa? Banyak juga biskut yang kamu makan, hampir 10 keping. Wah, hebatnya. Bagaimana kakak tahu? Adik dah cakap kan? Itu kakak dah cakap. Tengok kedua-dua bungkusan ini. Okey, biskut yang pertama yang adik dia dah makan dengan biskut yang adik dia belum buka lagi. Okey, kakak dia kata apa? Untuk yang belum buka tu, satu bungkusan penuh ada 20 keping. Manakala biskut yang adik dia dah makan tinggal separuh. Nampak tak kata kunci dekat situ? Tinggal separuh. Jadi kakak dia kata apa? Separuh daripada bungkusan anggarannya 10 keping. Sebab 20, kan? 20. Separuh maksudnya kurang 10. Okay? Separuh daripada 20 adalah 10. Jadi dia kata, atau bungkusan itu mempunyai kurang daripada 20 keping biskut. Dia kata, oh begitu rupanya. Kalau bungkusannya sudah kosong, berapa pula biskutnya? Kakak dia marah. Kamu ni ahli, sudah tentulah jawapannya sifar. Mengapa kamu makan biskut banyak sangat? Habis dah adik dia lecenkan. Jadi daripada komik ni nak bagi tahu bahawa kakak dia anggar. Dia agak-agak kalau
satu biskut tu penuh 20, kalau adik dia makan separuh, setengah, mestilah tinggal 10. Ataupun kurang daripada 10. Itulah anggaran dia. Okey, kita masuk satu contoh untuk anggaran. Isi padu air di dalam kolam R dan juga T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Ni. R dan juga T. R, T. Kurang daripada isi padu kolam S. Kolam S ni penuh, tinggi kan? Dia tinggi daripada R dan juga T. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Tinggi kolam T 2 kali tinggi kolam R. Anggarkan isi padu air di dalam kolam S dan juga T. Kalau dapat soalan ni, kebanyakan murid-murid ditinggalkan. Dia kata macam mana nak buat ni? Peninglah soalan ni. Sebenarnya tak. Kita keluarkan maklumat satu persatu. Soalan ni berkaitan dengan anggar. Okey, anggarkan. Isi padu kolam S dan juga T. S dan juga T. Dua-dua ni tak tahu. Yang tahu R. R berapa? 4,000. So, dekat sini maklumat. Okey, kita keluarkan satu persatu maklumat dulu. Okey, kita ambil kolam R dan juga kolam S dahulu. Dia apa kata tadi? Kolam S 4 kali tinggi kolam R. Okey, so 4 kalilah tinggi dia. 1, 2, 3, 4. Kata kolam R yang tinggi dia 1. Okey, maklumat yang kedua, kolam T kurang 2 kali kolam R. Okey, tinggi kolam T lebih kurang. Bukan kurang, lebih kurang. Lebih kurang. 2 kali. 1, 1, 2. Yang ni 1. Okey. Tadi 4. S, T 2 kali daripada kolam R. Jadi, gambar rajah dia seperti ini. Kita tahu bahawa kolam R, isi padu dia adalah 4,000 liter. Jadi, kalau 4 kali, 4 kali, ni 4 darab berapa? Darablah dengan isi padu kolam R. Dapatlah jumlah dia, sini berapa? 16,000 liter. Okey, jelas? 4 kali. Dia dah cakap dah. 4 kali tu maksudnya 4 darab daripada berapa? R. Darab dengan isi padu nilai R. Dapatlah 16,000 liter. Sekarang kita nak tahu berapakah anggaran isi padu kolam T. Sebab kolam T dia kata 2 kali ganda. Kan? 2 kali, tulis kat sini 2. 2 kali berapa? Kali dengan 4,000 daripada nilai isi padu nilai R. Ni. Jadi 4,000 darab 2. Sifar 4 kali 2. 8. Berapa isi padu? 8,000 lebih kurang. Okey, lebih kurang 8,000 liter. Okey, ini salah satu soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan anggaran. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita telah membincangkan pola nombor dan juga anggaran. Pola nombor kita tahu bahawa dia adalah corak, kan? Corak supaya kita tahu pattern soalan ni macam mana kita nak cari nombor yang seterusnya tu kita tahu dah. Kalau dia kata menaik 2-2, so nombor yang seterusnya kita tambah saja 2. Kalau berkurang sebanyak berapa. So anggaran ni kita nak tahu agak-agak dia berapa. Walaupun kita tahu isi padu yang sebenar, so daripada maklumat yang diberikan tu kita dah tahu dah. Oh, lebih kurang ini. Kan, kata 4,000 liter. Kalau dia kata 2 kali ganda, so darab dengan 2. 4 kali ganda, darab dengan 4. Okey, baik. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.